Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pagi yang mulia ini, kuliah kita ataupun pelajaran kita akan baca ringkasan daripada buku ni, Tauhid dan Syirik. Tauhid dan Syirik, penjelasan dan huraiannya. Risalah yang kecil ini mengandungi dua isu yang besar, iaitulah isu pegangan kita, kewajipan kita terhadap Allah, iaitulah tauhid, dan kewajipan kita menjauhkan diri daripada syirik. Inilah sebab penyusun kitab ini, jazahullahu khairan, telah meletakkan dua-dua sekali. Tauhid, sebelah dia syirik. Dia bukan berkembar, berlawan. Ada benda letak dua tu makna kembar. Hak ni jenis dua yang berlawanan. Dan dua-duanya kita kena tahu, kena belajar. Kerana bahaya orang yang tak tahu penyakit, bahaya juga. Itu kan di riwayat bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, la tanqudanna 'ural islami 'urwatan man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Selagi akan terombak ikatan Islam seorang itu, orang yang membesar dalam Islam dan dia tidak kenal jahiliyah. Kita duk ingat hak kita buat ni betul dah ni. Hak kita buat ni kena dengan gaya dia, rupanya tidak tepat, tak kena dengan kehendak syariat Islam. Kita langsung pergi ke bahagian pertama yang kita akan bincang hari ini, insya-Allah, iaitulah tentang tauhid. Adapun bahaya syirik dalam tajuk yang lain, kerana masa kita terhad. Tengok di muka surat yang pertama dan risalah ini, pengertian tauhid. Apa makna tauhid? Yang kita duk belajar tu, tauhid tu apa makna? Tauhid adalah satu ajaran penting para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerja Rasul Tuhan hantar mari ke dunia ini, daripada dulu lagi sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja dianya mengajak manusia supaya tauhid, mengesahkan Allah. Nabi Allah Ta'ala tak hantar mari jadi engineer, buat bangunan, buat apa pencakap. Tak. Ada bangunan yang kata tak ada. Nabi Ibrahim bina Kaabah, Nabi Daud bina Baitul Maqdis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Nabawi. Dia arkitek, engineer juga, tapi bukan itu tugas asasi dia. Tugas utama dia membina manusia daripada penyembahan segala benda atas dunia ini kepada tauhid, menyembah Allah. Setiap rasul yang diutus masing-masing mengajak umatnya supaya mentauhidkan Allah dan menyembahnya, serta melarang keras daripada melakukan syirik kepada Allah. Sebelum mereka mengajar ajaran syariat Allah dan lain-lain kepada umatnya, terlebih dahulu mereka mengajar umatnya ajaran mengenai tauhid dan akidah. Kerana itu tauhid dan akidah adalah ajaran yang mula-mula sekali diajar oleh para rasul. Kerana pentingnya tauhid, Allah mengutuskan para rasul dan diturunkan kitab-kitab dari langit sebagai panduan hidup manusia. Ini kepentingan tauhid. Kita lihat pula apa makna tauhid. Asal dia tu, tauhid tu apa? Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Dan dari segi istilah, ia bermaksud beriktikad, berpegang, simpul dalam hati, dan percaya bahawa Allah Ta'ala itu esa dan tunggal dan tidak ada sekutu, tidak ada syirik baginya. Atau dengan kata lain, tauhid ialah satu konsep pegangan hidup
yang mempercayai dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala adalah esa dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini baik yang berupa manusia, berupa benda dan sebagainya yang dengan sekutu dengannya, atau menyerupai atau yang standing setaraf dengan Allah. Setiap orang Muslim mesti mengaku dan mengesakan Allah Ta'ala pada zatnya dan pada sifatnya dan af'alnya, perbuatannya, juga mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk sedikit jua pun. Jangan duk mikir dalam kepala kita Tuhan ada persamaan dengan makhluk, dan mustahil baginya bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Allah menjadi segala makhluk dan Allah mesti disembah dengan sebenarnya dengan penuh kasih sayang. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mudah ya. Kalau nak belajar tauhid, belajar akidah, baca Qul huwallahu ahad, di situ sudah banyak terkandung pengertiannya. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah yang esa, tak ada dua, tiga itu bukan Tuhan. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Jadi tempat kita minta hajat dengan siapa? Allah. Sifat dianya, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang disetara atau sekutu dengannya. Mudah ya mengaji tauhid, mudah. Sekarang para ulama untuk memudahkan kefahaman kita tentang akidah, tentang tauhid, dia asal pengajian dipanggil ilmu tauhid, mengesakan Allah. Adapun perkataan akidah itu baru. Para ulama letak satu perkataan dipanggil akidah. Akidah maksud simpulan iman, pegangan dalam hati, itu dipanggil akidah. Jadi untuk memudahkan perbincangan, maka para ulama telah membahagikan. Yang pertama dia panggil tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Iaitulah seorang itu hendaklah mengaku dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala yang esa lah pencipta sekalian makhluk. Tauhid rububiyah maknanya tauhid tuan kepada dunia ni, tuan kepada semua makhluk ni siapa? Allah. Gitu yang mudah. Apa makna tauhid rububiyah? Ketuanan dunia ini di tangan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mentadbir, Allah yang beri rezeki, Allah yang menghidup, Allah yang matikan. Itu dia panggil tauhid rububiyah. Kan selalu kita dengar imam baca khatim, fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Ini rububiyah. Maksud rububiyah itu kita percaya, yakin, beriman bahawa semua benda ini Allah yang mencipta. Mudah ke payah? Mudah. Aku tahu Tuhan belaka buat. Ini kita nukai buat rumah ni, kita buat pun di bawah kuasa yang Allah Ta'ala beri sedikit pada kita. Bukan hak kita betul. Siapa dia buat pokok kayu? Kita pergi buat kayu, kita tanah ya, pacak situ. Hidup tak tahu lagi. Itu bukan kuasa kita. Maka ini jelas. Jadi semuanya ialah menghidup, mematikan, memberi mudarat dan manfaat kepada sesuatu. Allah yang berkuasa. Jadi semua benda ni, langit dengan bumi, segala alam cakrawala, alam apa ni, alam dunia, alam bawah ni, semuanya di bawah penguasaan Allah. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim banyak menyebut mengenai tauhid ini. Banyak. Boleh dikatakan hampir ke semua surah Al-Quran ada sahaja menerang dan menyebut mengenainya. Tauhid ini dianggap sebagai asas kepada tauhid-tauhid lain. Ini kerana apabila hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan pencipta alam seluruhnya dan dia sahaja yang mentadbirkannya, maka tentulah Allah itu berhak disembah, berhak ditaati dan dipatuhi segala perintahnya. Juga dia sahajalah berhak dipuji, dijadikan tempat memohon, doa dan sebagainya. Maka di sini ada hubungannya dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi satu lagi dipanggil tauhid uluhiyah. Itu dari sudut erti. Tauhid semua sekali kita kena jaya belaka, tapi kita nak tahunya tauhid rububiyah. Kemudian kita berpindah pergi pula kepada yang kedua, muka surat 7. Dia panggil tauhid
asma dan sifat. Muka surat 7. Tauhid yang kedua ialah tauhid asma dan sifat, iaitu mengaku atau beriktikad dan beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Yang sempurna itu milik Allah, yang kurang itu hak kita. Dan maha suci Allah dari segala sifat kekurangan dan kelemahan. Nah, ini kita kena percaya semua sifat-sifat itu ada. Yang kita belajar 20 itu bukan setakat tu je, hak tu sebahagian daripadanya, tapi yang adanya seluruh sifat-sifat lain yang sempurna. Dan Allah mempunyai nama-nama al-asma. Asma itu maknanya nama, yang layak dengan kebesarannya. Segala nama dan sifat Allah itu tidak menyerupai dengan nama dan sifat-sifat makhluknya. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut walaupun sama pada sebutannya dengan nama-nama dan sifat makhluk, tetapi hakikatnya jauh sekali dari menyerupai dengan nama-nama dan sifat makhluk. Jauh sekali. Kalau kita fikir macam mana ni Allah Ta'ala sebut macam ni, kan sama dengan makhluk lah? Sama. Tak usah kata Allah, yang kita duk baca dalam Quran, dalam syurga esok walahmi tairin, ada daging burung. Kita duk ingat macam burung duk main belakang rumah kita. Bukanlah gitu. Dalam syurga ni Nabi kata sifat dia tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar. Lagu mana? Tunggu insya-Allah. Jadi kita kena letak di hadapan mata kita bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jauh sekali daripada menyerupai dengan nama-nama dan sifat makhluk. Umpamanya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, kan dalam satu sifat Allah kita duk belajar sifatnya alim, ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Di mana tempat tak samanya? Kerana ilmu manusia baru. Bila kita boleh ilmu? Selepas kita belajar. Allah Ta'ala ilmu dia qadim azali, dia tak payah belajar, tak payah apa, dia tahu semua dah. Itu perbezaan yang cukup besar. Jadi manusia sebelum belajar dia jahil dan dia tak tahu. Kita tahu sebelum kita belajar? Tak tahu. Ya. Begitu juga dengan kuasa Allah tidak sama dengan kuasa manusia. Hidup Allah Ta'ala haya, Allah hayyun la yamut, tidak sama dengan hidup manusia. Begitulah sifat-sifat yang lain. Jadi dalam sifat Allah Ta'ala tak usah bercakap banyak. Kita letak sifat Allah Ta'ala macam mana sama yang apa yang telah Tuhan sebut, Nabi kita sebut, dan para ulama telah senaraikan. Kemudian letak dalam kepala kita satu kaedah yang besar ketika kita belajar ilmu ini, iaitulah kaedah ayat Al-Quran Al-Karim. Tengok ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya payahnya risalah kita ni, nota kaki dia duduk belakang, duduk di muka surat 82. Buka muka surat 82, nota kaki nombor 9, maksudnya ayat itu daripada surah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, surah Asy-Syu'ara ayat 11. Ini ayat ni kena ingat, kena faham betul-betul. Ketika kita bincang tentang Allah, letak ayat ni depan. Apa dia? Tiada suatu pun yang sentading menyerupai dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tak situ. Mu nak cakap tentang Allah, mana kaedah besar dia? Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak sama dengan manusia. Kalau ada orang kata Tuhan sama dengan orang, itu dia panggil orang-orang yang musyabbihah, orang-orang yang menyamuk Allah dengan makhluk. Ini ajaran sesat. Kalau kata Tuhan itu mujassimah, ada jisim seperti orang juga, ada tangan, mata, telinga, ini orang mujassimah, orang yang mentajsimkan Allah. Ini juga orang ajaran sesat. Ulama-ulama telah menyelaraikan golongan-golongan sesat lagu ni. Itu dia panggil kaedah. Dan ayat Al-Quran tadi yang kita baca dalam surah Qul Huwallahu Ahad tadi pun menunjukkan Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak sama dengan siapa-siapa. Dalam ayat lain Tuhan berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah Ta'ala mempunyai nama yang baik, nama yang mulia. Serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pukulkanlah dan pulaukanlah orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama Allah. Ada orang guna nama Allah salah guna, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka kerjakan. Nombor 11 Suratul A'raf ayat 180. Untuk membetulkan tauhid ini, ini apa yang kita nak betulkan di sini. Seorang muslim mestilah mengisbatkan, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah diisbatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tanpa dilakukan sebarang perubahan dan penapisan yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah kaedah dia? Apakah asas yang penting ketika kita bincang tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Yang pertama, tengok yang pertama nombor 1 di bawah tu, mesti mentanzih. Apa makna mentanzih? Mesti membersihkan Allah dari menyerupai sifat-sifat dan namanya dengan nama dan sifat-sifat makhluk. Ini kaedah dia. Bila belajar kaedah ni, baca dalam Quran sebut tentang Allah, hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang sifat Allah, jangan letak dalam kepala kita. Kalau lagi ni sama orang, lah kita kena letak laisa kamisli syai'un. Asas yang kedua, wajib beriman mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi hadis-hadis yang tidak kuat, yang ulama-ulama kita tolak, maka pada waktu itu tidaklah menjadi kewajipan kita. Yang ketiga, asas yang ketiga, selain daripada wajib ke atas seorang muslim hanya beriman dan percaya dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada disebut dalam Al-Quran dan hadis, tidak lebih daripada itu, dan semuanya telah dihuraikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia juga seorang muslim juga jangan sekali-kali coba bertanya, hendak mendalami tentang bagaimana cara dan hakikat sesuatu sifat tersebut yang tidak sampai akal manusia untuk memikir dan mengkajinya. Bila kita belajar tentang Allah, lagu mana Tuhan? Bersama mana? Lah, sampai di sini auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu syaitan masuk. Syaitan mula nak kacau tu. Mana manusia? Tak mungkin. Tidak ada manusia yang mampu berfikir tentang Allah. Kan ada sebut dalam asar, tafakkaru fi khalqillah, memperfikir tentang makhluk Allah. Kita tengok bukit besar, Allah besarnya bukit. Tengok awan banyak mari. Awan tu kalau tengok kapal terbang boleh lalu dalam dia. Betul tak? Tapi macam mana dia boleh bawa air? Boleh takut air? Buat turun hujan ke kita? Hebat tak hebat? Siapa dia buat? Kita tak. Kita tengok apa benda? Allah, hebatnya benda ni. Siapa dia yang buat? Barulah kita tengok kembali kepada Allah. Barulah kita, bila setiap makhluk yang kita tengok ni, kita sandar kepada Allah. Jangan orang berkat Islam, dia sandar kepada alam. Berlakunya apa ni, kalau berlaku gempa bumi ke apa, dia boleh panggil bencana alam. Bencana alam. Kita orang mukmin, kita kena kata berlakunya bencana alam kerana Allah Ta'ala takdirkan. Berlakunya bencana alam menunjukkan Allah Ta'ala kuasa. Dia nak hancur negeri ni senang je. Barulah kita berasa takut. Takut tak takut? Takut. Ni bila manusia tak sandar kepada Allah, segala bencana sandar kepada alam. Pasal apa ni? Banjir biasa ya. Kenapa gempa bumi? Dia lorong dia, api dia lalu ke tu, gempa bumi situ. Mana hak Tuhan? Hilang habis. Ini dia panggil orang mukmin memandang makhluk ini dengan kacamata keimanan kepada Allah. Barulah iman kita masuk, iman kita mantap. Kalau tidak, lagi itulah kita duduk fikir lagi itulah. Jadi, dan kita tengok pula asas kepada adapun bilangan nama-nama Allah yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan
man ahsaha dakhalal jannah. Innahu witrun yuhibbul witra. Artinya bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 nama kurang satu. Sesiapa yang menghitung atau membilangnya, dia akan dapat masuk surga. Sungguhnya Allah Ta'ala itu witir, ganjil, dan dia juga suka kepada witir. Takrij hadisnya ni ambil dalam Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari. Allah. Jika dilihat kepada lahir hadis di atas, menampakkan yang Allah hanya mempunyai 99 nama sahaja. Jadi mana dalam hadis ni 99. Dan tidak ada nama selain daripada nama-nama tersebut. Tetapi para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hadis di atas bukanlah menunjukkan yang Allah hanya mempunyai nama-nama tersebut sahaja, bahkan Allah masih mempunyai nama-nama lain lagi, banyak lagi nama lain. Apa yang disebut dalam hadis ini itu hanya untuk menjelaskan bahawa sesiapa yang menghitung atau membilang serta berdoa dengan nama-nama Allah yang 99 di atas, maka ia akan dapat masuk syurga. Memadai ke dengan bila saja? Dengan hitung saja? Buat menyanyi, buat nasyid je? Kalau boleh ingat pun alhamdulillah. Hari ni kalau kita tanya tok ayah kita, berapa orang tok atuk opah nenek hok ingat ni? Tak apa ingat. Kalau tanya cucu kita, anak-anak dipasti ingat dia. Tak? Wallahu alladzi la ilaha illahu, dia akan baca. Kita ni nak ingat pun tak baca. Jadi kena baca. Makna sebenar man ahsaha bukan setakat baca. Para ulama juga menjelaskan bahawa maksud sesiapa yang menghitung dan menghafal serta berdoa dengan nama-nama Allah yang 99, ia akan masuk syurga itu bukanlah hanya semata-mata menghitung dan berdoa dengannya, tetapi ia memberi maksud bahawa seorang itu hendaklah mengetahui beberapa perkara lain lagi, seperti ia mesti mengetahui maksud dan arti tiap-tiap nama. Kena tahu Allah allazi la ilaha illahu al-maliku al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Jadi setiap nama tu barulah kita. Apa sifat Tuhan? Jabbar, yang gagah perkasa. Jadi kalau membuat berlaku Tuhan berani, Tuhan yang begini hebat. Bagi orang berdosa pula, banyak salah, ingat nama Allah Ta'ala, Ar-Rahul, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Kenapa kita butuh harap? Kenapa tak nak mengampun, minta ampun? Kenapa tak bertaubat? Sedangkan Tuhan Maha Pengampun. Tengok, nama-nama itu memberi kesan yang mendalam dalam diri seorang hamba. Tapi kalau setakat kita baca saja, tak cukup. Jadi kena tahu, ia mesti beriman dengannya. Tengok, faham apa yang tersurat dan tersirat dalam maknanya, serta ia mesti beriman dengannya, dengan nama-nama itu. Ia mesti mengawal dan menjaga diri dari melanggarkan atau melakukan perbuatan yang menentang Allah Ta'ala. Juga ia selalu mengambil iktibar daripada nama-nama tersebut. Apabila seorang itu berbuat demikian, kemudian ia berdoa dengan menggunakan nama tersebut, barulah ia akan dapat masuk syurga. Jadi kalau setakat hafal saja, tak faham makna, tak tahu arti, maka saya kata yang pertama sekali masuk syurga siapa? Kaset dengan CD masuk syurga dulu. Betul tak? Sebab kaset ni dia hafal dia. Pagi pasal dia jadi, malam pun dia ingat. Kita tak apa ingat, kaset ingat dengan CD. Ingat dah. Jadi demo ni dulu masuk syurga. Itu maksudnya. Cuma kita bimbanglah, bagi ana lah, ana rasa sedikit kebimbangan di akhir zaman ini apabila nama Allah Ta'ala ini dilagu-lagukan. Bukan sahaja lagu, diiringi dengan muzik lagi, diiringi dengan paluan-paluan gendang lagi. Saya tak nak bahas hari ini tentang muzik halal haram, kerana hari ini orang duk sibuk muzik halal ke muzik haram. Kalau kita kata muzik haram, dia kata ustaz ni literal, ustaz ni bahasa jenis zahiri. Kalau kita kata haram, dia kata ustaz ni sempit. Kita serahlah dalam perbincangan lain. Yang saya nak katanya, saya sangat tidak puas hati, tidak setuju kalau nama-nama Allah Ta'ala Al-Asma'ul Husna ini dilagu-lagukan. Setakat lagu nak ngajar anak-anak kita, nak suruh dia ingat, tak apa, tidak jadi masalah tu.
Tapi kalau dengan muzik lagi, dengan paluan-paluan gendang lagi, dengan apa? Di mana keagungan nama Allah kalau nama Allah Ta'ala dipermain-mainkan sedemikian? Abbas bermain-mainkan dengan lagu-lagu, dengan muzik. Kenapa? Tak cukup lagi nama Allah sendiri itu memberi kesan dalam jiwa. Tak cukup lagi, kena lagu lagi. Itu pandangan saya. Sama juga bila nak selawat. Nak selawat ni mesti kena muzik, mesti kena palu gendang. Cukuplah selawat sendiri itu ibadat. Selawat sendiri itu ibadat kepada Allah. Selawat sendiri itu mempunyai satu kedudukan, nilai yang tinggi, mendekatkan kita kepada Allah, mendapat syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Tak cukup lagi nak muzik lagi. Subhanallahil azim. Hari ni bala akhir zaman ni habis. Ustaz-ustaz ke, ustazah-ustazah ke pakat main lagu, main muzik habis dah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Bahagian yang ketiga ialah tauhid uluhiyah, atau dipanggil juga dengan tauhid ibadat. Muka surat 12. Muka surat 12. Tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Apa maksud dia? Ini. Iaitu seorang mengaku, aku beriman tiada Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Allah sahaja yang berhak disembah, dikasihi dan ditaati serta ditakuti dengan sebenar-benarnya. Kepada Allah tempat bertawakal, tempat menaruh harapan, tempat kita berdoa dan seterusnya. Ini tauhid uluhiyah, iaitu ketuhanan Allah. Rububiyah, ketuanan Allah. Rububiyah itu dia tuan pada dunia. Uluhiyah, ketuhanan. Segala sembahan, segala minta tolong, segala pergantungan hidup, tawakal kita bertawajuh kepada Allah. Tak situ. Jadi dalam tauhid ini banyak berlaku pelanggaran. Kita tengok nanti pelanggarannya, kita detailkan sikit di sini insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal itulah Fatihah ni kena baca satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada dalam hadis, Allah Ta'ala jawab, hamba aku telah puji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Bila sampai di sini, ini doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mengaku pada engkaulah kami sembah dan engkaulah kami minta tolong. Ini tauhid. Tauhid di mana? Duduklah pada kategori uluhiyah, mengesahkan Allah dalam minta tolong dan dalam mengabdikan diri. Salah ni kita banyak tergelincir. Dan firman Allah lagi, fa'bud wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka hendaklah engkau sembahkan Allah serta berserahlah kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Tuhan kita tak lalai. Kalau kita buat apa, itulah yang kita akan ambil. Ayat ni daripada surah Hud ayat 1, 2, 3. Kerana itu tidak harus seorang menyembah atau memuja bulan, bintang, matahari dan cakrawala lain-lain. Tidak boleh menyembah patung-patung, berhala, batu, pokok, kubur-kubur dan lain sebagainya. Demikian juga tidak harus seorang menyembah para nabi dan wali-wali atau malaikat dan lainnya. Jika seorang itu menyembah patung atau berhala, maka berhala dan patung itu adalah Tuhannya. Tak situlah. Jika ia menyembah pokok atau kubur-kubur untuk keramat, maka pokok dan kubur itu adalah Tuhannya. Sembah kuala sungai, pergi tepi sungai nak lalu, Datuk jangan kaca, saya nak lalu, nak mandi sini, nak tumpah buah air. Atuk apa ada situ? Atuk syaitan ada situ. Ini termasuk nanti. Sekarang ni mungkin hilang dah, insya-Allah tak ada lagi di kampung-kampung pun, tak ada dah. Ada lagi sebahagian. Jika ini berlaku, maka dikatakan berlaku syirik pada tauhid uluhiyah. Ini syirik yang bahaya sekarang ni. Mengaku benda gaib, sakit demam sikit, pergi cari tok pomoh selalu. Tuan nak tanya ni, saya sakit ni, siapa buat? Buat apa? Mu sakit pergi jebak jeding lah, ambil panadol, dah ada pening kepala. Pergi cari tok pomoh buat apanya cerita. Cari. Tok pomoh pula dia paksa nak tahu siapa buat. Nak tahu siapa buat. Barang dia hilang, mari jumpa kita. Ustaz, saya nak tahu selalu di mana barang saya. Kita pun terkejut, celak mata tengok. Awak terlatih bila saya jadi Tuhan?
Dia kata, kenapa gitu? Tuhan yang tahu benda gaib ni, aku mana tahu. Dia nak suruh kita ni beritahu ke dia, ni di mana barang hilang sekarang. Kata kalau lagu ni senang lagu ni, kita kadang-kadang dengar anak kocik kereta letak di mana 2 hari cari tak jumpa, kita sendiri pun cara kena cari barang orang kan. Sibuk dia je. Ini masalah-masalah. Sebabnya longgar, bila longgar skru tauhid uluhiyah ini, banyak kepincangan berlaku. Dengan percaya benda gaib lah, percaya kepada bomoh-bomoh, dukun-dukun, percaya kepada benda-benda yang tak ada asas. Apabila seorang beriman dengan tauhid uluhiyah, maka secara automatik ia mesti beriman dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebab kita tahu tuan langit dunia ni Allah. Jadi kita ni nak bertauhid, nak minta dengan siapa? Minta dengan dia. Kerana tauhid uluhiyah mengandungi di bawahnya tauhid lain. Kita tengok juga. Begitu juga apabila seorang beriman dan percaya kepada tauhid asma dan sifat, tidak semestinya ia beriman dengan tauhid yang 2 lagi, iaitu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Akan tapi jika seorang itu beriman dan percaya pada tauhid uluhiyah dengan arti ia mengaku Allah saja berhak disembah dan yang berhak ditaati serta ditumpukan kepadanya segala bentuk ibadat yang lain, maka kita yakinlah segala tauhid yang lain itu percaya masuk di situ. Perlu dijelaskan, tengok baris akhir sekali 13 itu. Perlu dijelaskan di sini bahawa tauhid uluhiyah berasaskan kepada ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Manusia dan jin dijadikan oleh Allah bertujuan supaya menyembah Allah dan menjadi intisari kepada tauhid uluhiyah ini. Dalam firman Allah Ta'ala mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat dan menyembah aku. Tengok. Ini daripada surah Az-Zariyat ayat 56. Oleh kerana pentingnya tauhid uluhiyah yang dibawanya mengandungi kesemua jenis tauhid yang lain, sebab itu Allah mengutus para rasul dan anbiya seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain lagi hingga ke akhirnya alaihimus salatu wassalam. Apa sebabnya? Supaya mereka mengajar umat manusia beriman kepada Allah dan menyembahnya serta jangan melakukan sebarang syirik kepadanya. Jika dilihat kepada ayat-ayat Al-Quran mengenai tugas para rasul, kita dapati semua rasul menyeru umatnya kepada tauhid, khususnya tauhid ini. Di antara lainnya Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kepadaku. 25 ni surah Al-Anbiya ayat 25-26. Dan dalam ayat lain, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Setiap umat ada seorang rasul Allah hantar dengan memerintahkan mereka supaya mengajar pada umat dia 2 perkara. U'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Tengok, mesti 2 ni kembar. Sembah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Kalau kita sembah Allah saja, taghut pun kita gomong juga, tak sempurna. Apa dia taghut ni? Ada depan nanti insya-Allah. Ayat 26 suratul Nahli ayat 36. Artinya apa ni? Dan daripada beberapa petikan di ayat di atas, jelas bahawa para rasul diutus bertujuan di antara lain untuk mengajak umatnya supaya mengaku dan beriman kepada tauhid uluhiyah, atau dengan kata lain mereka mengajak umatnya supaya menyembah Allah dan jangan melakukan syirik kepadanya. Dan apabila seorang itu telah beriman dengan tauhid ini,
maka dengan sendirinya dia telah beriman dengan tauhid yang seterusnya. Baiklah, kita lihat pula perbincangan tentang hubungan tauhid dan syahadah. Apa beza di antara tauhid dan syahadah yang kita mengaku la ilaha illallah itu? Pengakuan dan pengiktirafan mengenai tauhid tidak akan terhasil melainkan dengan mengucap dan melafazkan ucapan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang mengucap syahadah ini hendaklah ia sedar dan tahu serta mengerti maksud yang diucapkan. Kalau kita duk kata saja la ilaha illallah, bergegar masuk gia 5 la ilaha illallah, tak tahu makna dia, tak jadi apa, habis nasi, arti tak tahu juga. Ia juga adalah yakin kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yakin bahawa segala pengajaran dan peraturan disampaikan melalui Al-Quran dan hadisnya adalah betul dan benar, tidak karut dan bohong. Kena yakin. Jadi kalau setakat kita kata aku nak Quran ya, hadis tak payah, ini panggil anti hadis, tak jadi. Orang ini bukan orang beriman betul. Bahkan ajaran itu adalah pedoman hidup manusia seluruhnya. Di samping itu ia hendaklah menerima dan tunduk kepada kehendak syahadah itu dan tuntutannya. Kerana syahadah ini apabila diucapkan oleh seorang, ia meminta dan menuntut dari orang itu melaksanakan tuntutannya. Bila mensyahadah, di sana ada tuntutannya dan ada perkara yang mesti kamu kena buat. Kalau setakat kita mengucap saja, lepas tu balik pergi duduk di rumah macam biasa juga, tak jadi. Dia panggil iman yang tidak sempurna. Kan ada kan dalam isu orang-orang yang minta nak tukar agama dia, isu murtad. Dia kata dia bukan masuk Islam, dia pergi mengucap nak ambil CJ kerana nak kahwin. Dah kahwin balik, kebetulan hak Melayu ni pula setarah juga dengan dia. Gitulah jadi akhirnya. Bila dia bercerai balik, minta nak bercerai balik, baik mahkamah, sebab dia tak mau dah, tak mau jadi memang tak masuk Islam pun, dia masuk Melayu, masuk nak sak kahwin dengan orang itu ya. Ini dia panggil tak jadi. Jadi bila orang itu mengucap dua kalimah syahadah, di mana tuntutan? Kita tengok. Nih. Tengok dalam muka surat 17 satu cerita ni, cerita orang Badui ni. Bahkan bukan itu saja, bahkan tauhid yang berasaskan pada dua kalimah syahadah itu menjadikan tuannya dimarahi dan ditentang oleh orang kafir. Kalau kita bertegar betul, orang kafir yang anti ni akan lawan. Dan orang-orang jahat yang berajakan nafsu tidak akan suka dengan Islam. Ini dapat dilihat kepada apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila baginda mendakwah orang ramai supaya mengucap dua kalimah syahadah dan mereka yang mendengar itu faham serta mengerti maksudnya, juga tahu bahawa dengan mengucap itu dia mesti menunai tuntutannya, maka dua orang Arab Badui, orang kampung, Badui ni orang kampung, orang tak masuk sekolah dia, yang mendengar seruan Nabi itu terus berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza amrun takrahuhul muluk. Muhammad, ini ucapan ini, dua kalimah syahadah ini suatu perkara yang dibenci oleh semua pembesar-pembesar. Raja-raja akan benci, akan marah pada kamu. Mana tak marahnya? Bila kita kata sembah Allah saja, tak boleh sembah dia. Raja-raja zaman dulu sembah, menerak, sembah tak. Hari ni pun sebahagian daripada dia panggil apa ni, diktator dunia ni masih lagi menggunakan, tak meniaga pun, cara fizikal pun, cara tunduk dengan cara lain. Manakala seorang lagi pula berkata, izan tuharibuka alaihal arabu wal ajam. Kalau begitu, mengajak manusia pada dua kalimah ini, tentu semua orang Arab dan orang bukan Arab akan memerangi, memusuhi kamu. Dia kata akan dilawan oleh mereka. Kerana inilah kita dapati ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengucap dua kalimah syahadah, mereka ditentang, dihalau, diseksa, dihina, diperangi dari segenap penjuru. Dan bertentangan seperti itu terhadap orang Islam akan berterusan sampai ke akhir zaman. Selagi orang Islam mempertahankan agama, kita akan dilawan, akan dimarah oleh orang kafir, akan tidak disetujui oleh mereka. Sebenarnya masalah tauhid adalah masalah besar dan penting. Ini kena ingat.
Tauhid dapat menentukan sempadan iman, kufur dan syirik. Munduk mana tarah kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan dari syirik. Kerana syirik merupakan pintu perosak kepada tauhid. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya selalu berdoa mengelak dari syirik dengan doa ini. Coba kita kata sekali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Boleh kata sekali lagi, letak baris betul-betul. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Artinya, Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu dari melakukan syirik kepada engkau akan sesuatu yang aku tahu. Hak kita tahu, nampaklah pergi sembah kubur, pergi jumpa tukar-tukar telik, tukar nujum. Dan aku mohon ampun dari engkau dari perkara syirik yang aku tak tahu. Ini kita bimbang. Terbuat syirik tak apa kita sedar. Wal'iyazubillah. Jadi jadikan doa ni selalu kita baca doa ni. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting nak kata juga minta ampun dengan Allah. Umat Islam hari ini masih ramai yang belum jelas dan tidak memahami tentang tauhid yang sebenar. Ramai umat Islam tidak mengingkari tentang adanya Allah. Orang Islam dia tahu Allah ada. Tauhid rububiyah, Tuhan buat makhluk ni, dia tahu. Juga mereka tidak mengingkari segala sifat-sifat Allah yang kamalat, sifat Allah yang sempurna, dia percaya. Tetapi kadang-kadang mereka mengingkari tentang kehakiman, kekuasaan Allah dan hak kuasa perundangan. Ini masalah. Terutama sekali negara-negara umat Islam yang dijajah oleh penjajah. Tak kira lah penjajah bahasa apa pun, British ke, Perancis ke, Belanda ke, penjajah bila dia mari, dia pesongkan kepahaman ini dalam kepala umat, sehingga menolak ke tepi undang-undang dan peraturan Allah dan diganti dengan peraturan dan undang-undang ciptaan mereka sendiri yang ditinggal oleh Lord Reid 54 tahun dah. Kita duduk dakak ni lagi. Dakak tak dakak undang-undang ni? Masih lagi mendokong undang-undang. Kan dalam salah satu daripada rukun apa dipanggil? Mendokong perlembagaan. Kita tak kata mendokong Quran dan hadis, mendokong perlembagaan. Itu dia panggil. Maka dari pintu ini mereka terjerumus ke dalam jebak yang berlawanan dengan tauhid ini. Allah Ta'ala telah memerintah dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak disifatkan beriman. Orang ini tak betul-betul beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Tengok, yang pertama, kita terima apa yang diputus oleh Nabi. Nabi kata kena buat ni, hak ni halal, hak ni haram. Riba haram, jual beli halal. Kita terima haram. Bila terima, jangan sempit dada pula. Allahu Akbar, hak ni lama ingat Islam tak? Nak berniaga upaya riba, nak beli rumah upaya riba. Terima tak terima undang-undang Islam tu? Tak terima, sakit hati lagi tu. La. Wa yusallimu taslima. Ini. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Jangan ada dalam hati kita rasa sepit dada, sesak nafas kepada Islam. Aku terimalah. Kenapa tak buat benda ni? Tak apa, duduk rumah buruk pun tak apa. Nak beli riba? La. Sebab Allah Ta'ala haramkan. Kenapa tak buat benda ni? Orang perempuan kata panah ke panah lah, aku biarlah. Sebab aku tak berani buka aurat, kerana aurat ni haram ditonton kepada orang laki-laki ajnabi. Letak situ, Allah Ta'ala angkat darjat kita, naik iman kita. Orang kata panah ni makcik, buka sikit. La, tak akan buka, tuduh aku. Aku buka tak buka dalam rumah. Apabila tidak ada orang lain, baru buka. Tinggi tak tinggi darjat?
Jangan ada sempit dada ni payah jadi orang muslimah ni. Allahu akbar. Kalau nak ikut buat muslimah ni payah gini lah. Kena pakai telekong lah, kena pakai sarung kaki lah, kena hot tu kena. Lah, tak usah. Selagi ada perasaan itu dendam kepada Islam, orang ni betul-betul tidak beriman. Wa yusallimu taslim, syarat yang ketiga. Terima undang-undang, tenang hati. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima keputusan Islam itu dengan hati yang tenang. 3 syarat mesti ada. Ayat ini 31 Suratun Nisa ayat 65. Siapa yang mengucap la ilaha illallah sedangkan dia masih lagi memuja pokok-pokok, kubur-kubur tok keramat, masih lagi berjumpa tukar-tukar sihir, tukar-tukar tilik nasi, tukar-tukar ni ramal, segala tukar banyak benda dia. Lo ni pula zaman moden ni pula tukar ramal macam lain pula. Jenis tengok, masa tengok anak jari lah, tengok anak macam-macam. Allah, bala dunia nak kiamat ni macam-macam selaitan. Dan juga masih menerima peraturan hukum taghut yang lain daripada hukum Allah dan Rasulnya dalam segala perselisihan yang berlaku di antara mereka. Sesungguhnya ia telah berbohong dalam ucapan syahadahnya, dan ini boleh menjadi syirik wal iyazubillah. Berat tak berat ni? Berat cerita kita ni. Dalam ayat Al-Quran ini, saya baca terjemahan lah. Ayat 32 surah An-Nisa ayat 60-61, Allah berfirman, alam tara ilal ladina yaz'umun. Maksud dia, tidakkah engkau heran ya Muhammad melihat kepada orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan dengan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau, mereka masih mahu hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur, engkar kepada taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nascaya engkau melihat orang-orang munafikin itu berpaling serta menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. Tengok, siapa dia sekak, tak mau menyokong pelaksanaan undang-undang Islam, bermakna orang ni apa jadi? Di dalam tafsir Zadul Masir, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata apa? Zadul Masir nama tafsir, salah saya tak, menyebut bahawa ayat ini diturunkan kepada salah satu kejadian di mana seorang munafik berkelahi dengan seorang Yahudi. Dengar cerita sikit. Lalu orang Yahudi itu berkata kepada si munafik, "Hei, mari kita pergi berhukum di hadapan Rasulullah. Kita pergi jumpa Nabi." Yahudi. Munafik kata apa? Tak mahu. Kita pergi berhukum pada Ka'ab bin Ashraf, salah seorang daripada ketua Yahudi. Tengok. Ingat, kalau kita ajak pergi undang-undang Islam, dia kata tak mahu. Kita nak pergi mahkamah kafir. Ini. Tetapi akhirnya mereka berdua pergi berhakim di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menjatuhkan hukuman bahawa orang Yahudi yang menang. Marah-marah sungguh lah munafikin ni, aku tak mahu Muhammad ni. Dia tahu dia salahnya. Kalau tidak dia pergilah. Baik, itu satu cerita. Cerita lain pula, sesiapa yang taat kepada seorang alim ulama, Tok Guru ni kata, Tok Syekh ni kata, mu kena sujud pada aku ni, haram bu, ini berkat dan sebagainya, itu satu berkat. Ataupun tuan guru ni menghalalkan benda yang haram, yang qat'i. Ingat, ada benda dalam Islam ni, benda masalah ijtihadi. Ijtihad ni tak ada nas yang menunjukkan benda tu halal atau haram. Jadi kita tak boleh kata kafir tu. Oh, Tok Guru ni menyalahi Tok Guru ni, marahlah kita. Baca dalam kitab fiqh perbandingan mazhab, 4 mazhab tu, Syafi'i menyalahi Abu Hanifah, Abu Hanifah menyalahi Imam Malik. Itu tidak menjadi masalah, itu masalah ijtihad yang tidak ada nas. Jadi kita kena bagikan, asingkan, kategorikan masalah. Anda kata kita sebut dah sikit dulu dalam isu hudud di masjid kita ni. Jadi siapa saja mentaati orang alim ke, pemerintah ke, siapa saja dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah yang telah qat'i hukumnya, ataupun sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, judi, qat'i tak qat'i? Qat'i. Arak, qat'i. Zina, kita pergi kata tak apalah, zaman sekarang ni orang pakat duk zina belakang, tidak ada hau-haunya, contohnya kata tu. Jadi kerja, sesungguhnya ia telah menjadikan mereka yang membuat hukum itu sebagai Tuhan untuk dirinya selain daripada Allah.
Sebab itu Allah mencela orang Kristian, Nasrani kerana mereka syirik dan kufur, khususnya dalam tauhid uluhiyah, kerana mereka memberikan hak membuat dan menggubal undang-undang dan peraturan kepada padri dan pendeta mereka. Oleh itu apabila Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memeluk Islam, dia sedang memakai salib, tekuk dia ada lambang salib di lehernya. Rasulullah membaca ayat Quran ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Tuhan baca, Nabi baca ayat ni. Mereka menjadikan padri-padri, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Sehingga akhir ayat 34 ayat ini daripada surah At-Taubah ayat 31. Bila dengar cerita ni, Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, tunggu sekejap, kami orang Nasrani tidak menyembah padri dan pendeta-pendeta. Mu kata ittakhazu ahbarahum, sembah la, kami tak sembah, tak pernah sujud pada padri. Nabi kata apa? Wahai Adi, tidakkah mereka, padri-padri dan pendeta-pendeta kamu, menghalalkan kepada mereka perkara yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan kepada mereka perkara yang dihalalkan, kemudian mereka mengikut dan taat hukum tersebut? Adi kata, kalau macam tu memang ada. Tapi sembah sujud la, tapi ikut halal haram ada. Apa Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, fatilka ibadatuhum, itulah dia dikatakan orang Nasrani menyembah padri dan pendeta-pendeta mereka. Berat tak berat kita? Berat. Tak dalam hati, aku tak reda dengan hukum yang ada hari ini. Tak reda. Hukum mencuri sekadar denda sikit-sikit. Kalau yang mencuri 4-5 botol sabun 2-3 tahun kena. Kalau yang curi juta-juta baru beberapa bulan yang kena. Lagi berat. Berat tak berat? Lagi dahsyat. Kita tak nak campur hak mahkamah, tapi nampak sangat undang-undang dah lah tak ikut hukum Tuhan, terpilih pula tu. Kan Nabi sebut dalam hadis, apabila saraku, bila orang-orang besar mencuri, mu lepas. Bila orang dhaif mencuri, mu denda banyak-banyak. Curi sabun berapa botol sabun 2 tahun ke apa? 3 tahun kena. Yang curi juta-juta berapa tahun kena? Kita pun tak ingat dah cerita. Ini cerita. Apabila undang-undang Allah tidak dilaksanakan, inilah yang jadi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ini ulama semasa yang masih hidup lagi, di dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam, beli buku ni cantik, Al-Ibadah fil Islam ni banyak mengandungi hikmah-hikmah ibadah. Dia kata apa? Sesiapa yang melakukan syiar Islam, bersalat, berpuasa, menunaikan haji dan umrah, memang alhamdulillah ramai orang kita ni pergi haji tak cukup kota hari ni, kota banyak tak. Tetapi masih menerima dan mencari hukum dalam urusan masyarakat dan negara akan hukum yang lain daripada hukum Allah, sesungguhnya dia telah menyembah Tuhan yang lain dari Allah, dan dia telah memberi kepada yang lain daripada Allah hak yang khusus bagi Allah sahaja. Allahu Akbar. Ini kata-kata Syekh Qardawi. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab dia Al-Ibadah fil Islam, panjang lagi lah dia. Baiklah, kita berpindah pula tajuk lain pula. Dengan apakah tercapai dan sempurnanya tauhid? Jadi kita tahu dah tauhid ni satu benda yang penting. Macam mana kita nak menyempurnakan akidah tauhid kita? Tauhid yang dibawa oleh para rasul dan yang ditekankan oleh Islam supaya setiap manusia mesti berpegang kepadanya dengan kukuh dan kuat, tidak mencengkam kukuh akarnya ke dalam jiwa seorang itu, dan tidak akan menular cabang-cabangnya, serta tidak akan tercapai dan sempurna dengan baik kecuali apabila ia mempunyai 3 faktor yang penting ini. Dengar betul-betul, buat balik, baca kepada anak-anak keluarga kita, macam mana nak sempurnakan, nak merealisasikan, nak mentahqiqkan tauhid ini di dalam kehidupan kita. Ada 3 perkara. Yang pertama, ikhlas ubudiyah, ikhlas pengabdian diri hanya kepada Allah saja. Tak situ. Keikhlasan ubudiyah atau pengabdian dan pengibadatan hanya kepada Allah berarti memberi hak penyembahan yang sempurna dari segi keagungan, kecintaan, ketaatan mutlak hanya kepada Allah sahaja,
tidak boleh diberi kepada sesuatu selain dari Allah. Jadi itu di antaranya. Mengikut Syekh Qardawi lagi, pengabdian dan penyembahan itu akan tercapai dengan melalui 3 perkara berikut. Yang pertama, jangan menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, sehingga mengagungkan selain daripada Allah itu seperti mengagungkan Allah. Berat kita hari ni kita tengok ada pejuang-pejuang yang selalulah kerja dia buat report polis je. Kerja dia naik spanduk sana sini. Apa dia? Apabila ada manusia ini dikritik, ditegur, manusia mana boleh mengatasi undang-undang? Manusia sama sawasia, ka'asnabil musyud. Ya, tapi bila tegur sikit, habis, melenting, mengamuk sana sini. Tapi mengagungkan Allah, bila orang hina Allah, berapa orang dah mati, berapa titik darah dah tumpah puak-puak pejuang-pejuang ini membela Allah Ta'ala? Ada? Buat besar ya? Tengok. Yang kita nak mentakikkan tauhid ni apa dia? Apabila kita menyerahkan segala keagungan itu hanya Allah, untuk Allah. Makhluk ni mesti tunduk di bawah pemerintahan Allah. Selagi dia tidak taat kepada Allah, maka kita boleh nasihat dan kita boleh tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, bukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, jangan mengambil selain daripada Allah sebagai penolong, wali yang mencintainya seperti mencintai mencintai Allah, kerana Allah Ta'ala melarang mengambil orang-orang yang bukan Islam sebagai pemimpin, sebagai wali yang lebih daripada itu. Yang ketiga, yang ketiga tu, jangan mencari hakim selain daripada Allah dan memberi ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala jua. Ini kita dah sebut tadi. Kemudian kita berpindah pula kepada perkara yang kedua, muka surat 26. Nak mencapai, mentahqiqkan tauhid. Yang pertama, ikhlas, pengabdian diri kepada Allah melalui 3 perkara tadi. Kemudian perkara yang kedua, untuk mentahqiqkan tauhid, muka surat 26, mengkufurkan segala bentuk taghut, jauhkan diri daripada segala bentuk taghut. Faktor kedua bagi kesempurnaan tauhid ialah mengkufurkan segala bentuk taghut dan membersihkan diri daripada segala perkara yang disembah selain daripada Allah. Kerana penting perkara ini, terdapat ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang mendahulukan keterangan supaya mengkufurkan taghut terlebih dahulu, barulah disebut supaya beriman. Contohnya ayat yang selalu tuan-tuan baca tak baca kita ayat ni? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Baca tak baca? Baca. Lepas baca ayat ni lah masuk dia 5 nya. Kena hurah dulu ayat ni. Berapa dia faedahnya duk baca ayat ni kalau tidak memahami istilah. Tuhan kata apa? Siapa yang kufurkan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, kufur taghut, beriman kepada Allah, maka sungguhnya dia telah berpegang pada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Kalau zakat duk mengatik saja ya, tapi kok taghut berjalan juga, tak. Manakala kita tengok pula apa dia taghut tu. Ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 256. Makna taghut, kita duk main taghut makna tak tahu. Sila-sila ada tahu rumah kita. Perkataan taghut berasal daripada bahasa Arab yang diambil daripada kalimah tagha, yatgha, tughya, berarti melampaui batas. Muka surat 27 tu. Itu dari sudut bahasa. Adapun mengenai pengertian taghut di sisi ulama, didapati ada berbagai-bagai pendapat, akan dijelaskan seperti berikut. Imam Al-Jauhari berkata, taghut ialah kahin, yakni tukang tenung, tukang tilik yang mengetahui perkara gaib yang tersembunyi, dan juga segala ketua kepada kesesatan. Ni pergi jumpa Tok Bomo mengaku benar gaib, itulah dia panggil taghut. Nak kena agak gi ke tak gi kita agak maafkan lah ni, minta maaf lah, bolah cukup dah. Gi duduk main rumah Tok Bomo, Tok Bomo, kalau rasa penipal pening apa, cari ubat. Kadang kalau kita nampak ada benda pelik-pelik, cari ustaz-ustaz kita yang reti tauhid, suruh dia baca ayat-ayat Quran, ruqyah syar'iyah, boleh.
Tapi kalau pergi jumpa Tok Bomo, pergi siapa-siapa rumah dia, tengok pakai dia berkembang kata, rambut bergoseng sepah tu pagi, ha ni soh dah tak semaya ban ni, jangan duk cari. Memang dia saing dengan syaitan tu dia. Dia sendiri tu syaitan dah ni, tagut ni. Manakala Mujahid dan Ibnu Zaid berkata tagut ialah syaitan. Dan pandangan ini disokong oleh Sayyidina Umar. Ad-Dhahhak dan As-Suddi berkata tagut ialah berhala dan patung-patung. Kita kupus tepaklah senang. Susah nak bela satu-satu. Nah, tengok ni. Di bawah tu 28, muka surat 28, 5 jenis tagut. Ketua tagutnya banyak. Ketua tagut banyak. Yang besarnya 5 jenis. Yang pertama, syaitan yang mengajak dan memperdaya orang lain supaya melakukan ibadat kepada selain Allah. Ini tagut. Kalau dia ada ajak orang tu, tagutlah tu. Yang kedua, pemerintah yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah. Orang kata undang-undang Islam lagu ni, dia kata undang-undang curi lagu ni, tak mau. Ini tagut. Yang ketiga, mana-mana orang yang menghukum tidak dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, tagut. Yang keempat, mana-mana orang yang mendakwa mengetahui perkara gaib seperti tukang tenung dan tukang tilik. Yang kelima, mana-mana orang atau benda yang disembah selain daripada Allah sedangkan dia redha dan dipuja dan dipuji itu, maka itu jelaslah dia kepada kita, itulah tagut. Kenara jauhkan diri daripada golongan ni. Perkara yang ketiga, untuk memantapkan akidah kita, muka surat 30, iaitulah memelihara diri dari syirik dan menjauhkannya. Kita kenal dah tadi syiriknya apa benda yang kita akan baca dalam apa ni, bab yang kedua dalam bab syirik ni. Kena jauhkan benda ni. Sebelum baca sini pun bacalah dulu kat rumah, tengok apa benda syirik ni. Jadi barulah kita sempurna realisasi tauhid kita, ikhlas ubudiyah kepada Allah. Yang kedua, jauhkan diri daripada tagut. Yang ketiga, jauhkan diri, memelihara diri daripada terjebak kepada amalan syirik. Perbincangan kita yang terakhir, kesan tauhid dan iman. Bila kita bertauhid dan beriman kepada Allah, apakah kesannya? Anak akan bilang tajuk sajalah kerana masa kita sudah tamat. Yang pertama, tauhid dan iman akan membebaskan seorang tuannya daripada sebarang pengabdian, penyembahan kepada selain daripada Allah. Satu. Yang kedua, kesan yang kedua, orang yang beriman akan memberikan sepenuh kasih sayangnya kepada Allah. Mak dia kata, abah, kejutlah anak tu. Awal lagi teh, subuh pun awal lagi. Saya ke anak ke saya ke Tuhan? Itu kira. Tu yang nak berbanding budak. Tak berani kejut anak sebab saya anak nak tidur tengah selimut kejut. Sedangkan subuh nak habis dah. Saya ke anak daripada saya ke Allah. Nak pergi beli baju kedai, anak berteriak nak beli baju yang tak tutup aurat. Kita kata tak boleh anak, Allah Ta'ala larang. Kalau saya tak apalah, budak sekali-sekala nak pakai. Ada setengah makcik ni, dia bangga anak dia pakai tak tutup aurat. Marah pula orang duk tegur dia. Subhanallah. Dia kata jangan kritik anak saya. Baju seluar yang dia pakai tu yang saya beli untuk dia. Subhanallah. Mak sekali ingat Allah. Nak kata apa? Allah yahdihim. Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada mak dia. Dia mak kita sekarang. Bolehnya bercakap lagu tu. Orang tegur anak kita pakai macam orang putih, macam Mak Saleh yang tidak beriman. Mak mempertahankan, mati ke diri mempertahankan. Anak saya baik, baju dia pakai tak seluar saya beli tu. So anak telanjang, subhanallah, baiknya mak. Yang ketiga, iman yang mendalam dalam hati seorang hasil dari ucapan tauhid akan menimbulkan jiwa yang berani, yang selalu ingin maju. Orang yang kuat beriman. Ini salah faham masyarakat hari ini. Bila kita kata kita orang beriman ni kena ingat ke Tuhan, ingat kau mati. Dia kata apa? Kalau orang ingat Tuhan agak, tak ada lah pembangunan negara ni. Semua pakat duk berzikir saja. Siapa dia ajar mu lagu tu? Orang yang ingat Allah Ta'ala lah yang buat pembangunan dengan betul. Bila pembangunan nak buat projek 100 juta, kalau tak ingat Tuhan, berapa juta hilang? Main-main je hilang 10 juta, tak ada apa-apa. Hilang berapa juta, tak ada kau satu. Monggo tak ingat Tuhan. Orang ingat kau mati, 1 sen pun tak akan hilang duit. Aku ingat kau mati, 10 sen pun, 10,000 pun, 10 juta pun, malaikat tanya nanti. Bangunan lagi bagus. Salah faham masyarakat ni. Bila kita kaya kena ingat Tuhan banyak, kena ingat. Tak ada pembangunan lagu ni. Kau rumah ingat Tuhan je.
Mu tak ingat Tuhan lah jadi utuh bangunnya ni. Ini masalah kita. Tak faham, tidak merealisasikan tauhid. Inilah masalah dia. Kesan yang keempat, keimanan yang teguh akan memberikan keyakinan bahawa hanya Allah Taala semata-matalah yang memberi rezeki. Jadi kalau kita tahu Tuhan bagi rezeki, tak usah duk takut manusia. Cakap yang benar. Orang tukar, orang pecah kat cari kerja lain. Nak kata apa? Dia tersedak ustaz cakap. Awak dia tak kerja kajian tu. Kenalah gua Muslim lorak kalau tak. Ini keimanan kepada Allah. Yang kelima, keimanan yang teguh dapat mengangkat seorang dari kekuatan batin kemanusiaan dan mempersambungkannya dengan zat yang maha tinggi. Kita yakin apa benda lah, aku dengan Allah. Ana ada ceritakan dulu bagaimana seorang tokoh sultan ulama yang berdepan orang mari nak bunuh dia, dia pecah baju. Nak tikam mana? Lari balik kawan tu. Kita tak tahu kita ni bila orang mari lari kita lari dulu lagi. Tak pada lain negara, duduk luar negara, lepas tu duduk nulis ikut saya. Ni cerita manusia hari ni. Tunjuk berani ikut luar, ikut jauh-jauh. Yang keenam, kesan yang keenam, tauhid dan keimanan yang teguh akan menjadi asas kekuatan bagi sesuatu umat. Betul. Segala benda, selagi tauhid tidak kuat, berlakulah segala keruntuhannya ada. Runtuh moral, runtuh akhlak, runtuh bangunan, runtuh perbanggaan, runtuh habis. Sebab asalnya tauhid tak kuat. Kesan yang ketujuh, tauhid dan keimanan kepada Allah akan menjadikan seorang itu tidak lupa daratan ketika mendapat kesenangan kebahagiaan. Tak lupa. Kita ingat Tuhan bagi rezeki pada aku. Kenapa nak sombong? Yang ke-8, keimanan akan melahirkan jiwa yang sentiasa mengingati Allah walau di mana saja berada. Tak kira lah. Yang ke-9, keimanan kepada Allah akan melapangkan pemikiran dan meluaskan pandangan seorang mukmin. Nak pandangan berluas, berpandangan yang begitu hebat, beriman kepada Allah. Yang ke-10, keimanan kepada Allah akan menghapuskan segala cita-cita yang palsu dan dusta. Yang ke-11, akan membersihkan jiwa seorang daripada sifat-sifat yang tercela seperti tamak, dengki, marah dan sebagainya. Yang ke-12, keimanan akan mendorong orang mukmin supaya tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah dalam keadaan hati yang penuh redha dengan hukum tersebut. Yang ke-13, keimanan yang mendalam akan menghasilkan jiwa yang mulia dan tinggi. Yang ke-14, keimanan yang mendalam hasil dari tauhid kepada Allah akan dapat membentuk peribadi yang seimbang, tawazun di antara dunia dan akhirat. Yang ke-15, yang terakhir, keimanan yang mendalam akan melahirkan persaudaraan dan persamaan di kalangan sama manusia. Itu di antara yang seterusnya. Kita pergi pada tajuk yang terakhir, tuntutan iman. Sekarang ni sudah beriman. Beriman tak iman kita? Alhamdulillah, kita sudah beriman. Apakah tuntutan iman yang mesti kita kena buat? Yang pertama, tasdik, membenarkan segala apa ajaran yang datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertembung di antara Rasulullah, ini hadis yang sahih, ini pandangan para ulama, kita ambil hadis, kita tolaklah pandangan-pandangan manusia. Yang kedua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, panjanglah cerita taat ni, kita akan cerita dalam siri-siri yang lain insya-Allah, dan banyak dah tuan-tuan dengarnya. Yang ketiga, melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dengan ibadatnya, dengan muamalatnya, dengan zakatnya, dengan segala benda, auratnya. Yang keempat, bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat sentiasa. Yang kelima, menyuruh kepada perkara yang baik dan mencegah mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, menyeru manusia kepada agama Allah, dakwah tak kira di mana saja, dan mengajak manusia yang jauh daripada agama dekat kepada agama, dan berjihad menentang musuh-musuh yang cuba nak mencabar agama kita. Yang ketujuh, memberikan wala dan kepimpinan kepada orang mukmin dan menolak orang-orang kafir. Yang ke-8, hukum-hukum dari kitab Allah dan Rasulnya lebih berhak dilaksanakan daripada undang-undang lokrek dan segala rek lain-lain. Itulah di antara tuntutan. Kemudian perbincangan yang terakhir dalam kitab ini, perkara-perkara yang membatalkan tauhid dan iman. Jadi perkara yang membatalkan tauhid dan iman ini, alhamdulillah ana telah jelas begitu panjang lebar di dalam ceramah kita, dalam syarah kitab Mustikah Hadis. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil rakaman tersebut, belajar dari kitab-kitab Mustikah Hadis yang menyebut tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam, membatalkan iman, membatalkan tauhid
Jadi itulah perbincangan kita yang ringkas pada pagi yang mulia ini tentang kitab kita ni, iaitulah tauhid dan syirik. Perbincangan kita dalam siri yang pertama ini tentang tauhid. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan seterusnya di dalam mengetahui perkara-perkara yang syirik untuk kita menghindarinya, menjauhinya. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum. Kita pergi pula kepada soal jawab sikit. Soalan yang pertama, terangkan setakat mana aurat perempuan. Sebab kebiasaan hari ini muslimat tidak pakai stocking bila keluar rumah, minta jelaskan. Dia aurat perempuan wanita Islam ini mudah ya aurat dia. Iaitulah seluruh tubuh dia kecuali muka dengan tangan. Sampai di sini pergelangan tangan. Jadi hak lain-lain tu kena tutup semua. Cuma ada perbincangan sebahagian ulama mengatakan ada aurat yang ketika bekerja, macam orang perempuan dia bekerja duduk di dapur dia tak sesuai, dia nak pakai stocking tempat basah. Jadi pada waktu itu adalah kelonggarannya di situ. Walau macam mana pun kalau kita nak pergi tempat orang ramai, tempat yang bersih, di pasar-pasar yang suci, pakailah stocking. Tak payah kita tak pakai. Satu lagi yang saya nak bagi perhatian, kalau orang perempuan kita naik motosikal yang cantiknya, kalau pakai stocking pun tak lepas, pakailah seluar kat dalam tu. Nak pakai luar ketak pun pakailah. Berebut dengan anak tino kita tu. Anak pakai luar ketak, pakai juga luar ketak tu, berebut dengan anak tu. Sebabnya nak pakai tapi dalam jubah kita, dalam kain kita pakai. Bila kita naik motor, kain terangkat sikit pun kita masih lagi ada seluar. Dan resiko naik motor ni kadang-kadang tak ada apa-apa, licin tayar terbalik, jadi aurat kita tak terbuka. Jadi banyaklah kemungkinan yang ada itu. Jadi saya nasihatlah sekali lagi kepada muslimat kita supaya pakailah aurat kitanya, tutup muka yang boleh, muka dengan tangan. Kalau kita ada telapak tangan, dari tangan seluruhnya. Kalau kita pakai macam ni, muka dengan tangan, pakai stocking, sampai waktu salat, tak payah bawa kain telekung, tak bawa ada mini telekung, tak payah. Kain kanun tak payah bawa, cukup dengan kita pakai hati ya. Nampak tangan ni, biar ada kacing kemas sini. Kalau rasa tak kemas kacing, beli stongan. Kenal stongan muslimat ni? Stocking tangan tu lah, stongan dia panggil. Stongan nama dia. Pakai ni. Budak-budak lah ni, stocking tangan tu lah dia pakai. Pakai t-shirt sekarang ni, stocking tangan sini. Tu bukan tutup aurat, nama dia bungkus aurat nama dia. Bukan tutup aurat, tu bungkus aurat. Jadi setakat itulah dulu perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.